paling suka rendang Minang. Oh, sedapnya. Sebenarnya kan ada rendang ni kan. Oh, sedapnya. Dia lain daripada rendang tok, lain daripada rendang Malaysia. Different lah, rasa dia pun different, warna pun different. Dua tu Indonesia memang sedap. Saya sangat suka makanan Minang. Boleh makan sekarang ke? Sebenarnya saya tak familiar sangat dengan masakan Minang. Sehinggalah saya berkahwin dengan isteri saya orang Negeri Sembilan. Wah, rupanya orang sana suka makan salai. Yang paling favourite saya ialah daging salai lah. Wow, every time balik kampung memang tu yang saya cari. Cuma problem satu, bila kadang-kadang silap kedai dia pedas sangat. Tapi saya tengok orang makan selamba je, saya dah berpeluh lah. Tapi pedas je pun saya tak akan serik lah makan. Kadang-kadang tak dapat daging salai, dapat ayam salai pun okey lah. Minang, saya kalau makan nasi padang kat Rumah Baru tu, saya wajib ambil urat masak lemak dia. Sebab apa? Sebab pedas. Itu je lah, saya seorang penggemar makanan pedas. Jadi apa-apa saja yang pedas, saya akan ambil. Senang. Tapi that is my favourite lah. Ya, ayam dan lapis. Sekarang ni saya pula yang lapar. Okey. Baik, ini dia saya bersama dengan Cik Rudy dari Rumah Makan Sederhana dibantu oleh Cik Khairul di sini. Okey, kita dah tunjuk kepada anda tadi. Kali ni kita nak buat gulai tunjang. Macam mana nak buat gulai tunjang? Mungkin sebelum kita bersembang lebih panjang dulu. Okey, kita tengok bahan-bahan dia sambil-sambil Cik Khairul masak ni. Silakan. Cik Rudy. Ya. Di ini ada pertama bahan intinya. Okey. Tunjang. Okey, tunjang yang telah dipotong, dibersihkan. Okey. Ya, tunjang ini adalah bagian urat dari kaki lembu. Okey, kalau bagian kaki itu bagian apa tu? Kadang-kadang yang saya tahu urat, yang dia macam bagian tendon. Ya, tapi tendon. Ya, dia sama dengan tendon ini, tunjang ini. Okey, baik. Nanti kita cerita lagi tentang tunjang ni, macam mana nak masak, macam nak rebus, sediakan. Bahan-bahannya saya nampak banyak sangat ni. Mungkin boleh diceritakan juga ni. Okey. Bahan-bahannya sini rempah-rempahnya ada daun serai, daun jeruk, kemudian daun salam. Sini ada asam kandis, kemudian jeruk. Aha, macam-macam ni. Asam kandis, daun salam pun ada juga yang campur ke sini. Okey, selain daripada tu juga, ada kemiri giling, kemudian cabai merah giling. Kemudian ini ada jahe giling, kunyit. Ya. Bawang putih, ini bawang merah. Okay. Kemudian di sini ada bumbu kambing. Sini garam. Okey. Baik. Dan kalau kita tengok sebenarnya, kalau kita tengok masakan Minang dan Padang ni memang banyak rempah-rempah ratusnya. Jadi ini adalah contohnya lah. Okey, dan cerita pasal tunjang ni juga. Ramai yang berminat, saya tahu di rumah nak masak tunjang dan tadi kita dah tahu bagiannya tendon di kaki dan sebagainya. Macam mana kita nak pastikan dia lembut macam ni dan bersih dan sedia untuk dimasak? Okey. Nah, jadi bagian tunjang ni dia dibersihkan kemudian direbus dulu. Direbus kalau lamanya dia tergantung banyaknya, cuma dia memang kalau nak lembut dia harus lama ngerebusnya. Okey, berapa jam agak lebih kurang? Biasa ngerebus sekitar kurang lebih 5 jam. Ya, 5 jam. 5 jam. Okey, keistimewaan masakan Padang dan juga Minang ni antaranya kalau kita ke kedai nasi Padang, nasi Minang ni, gulai tunjang ni mesti ada. Jadi ini memang satu keistimewaan, keunikan nasi Padang ni. Tunjang harus ada. Iya, betul. Jadi tunjang ini termasuk salah satu menu khas dari masakan Padang juga, masakan Minang. Itu salah satunya juga termasuk gulai tunjang ini. Okey. Dan mungkin ada tak kalau kita lihat kadang-kadang di bahagian yang berbeza-beza, cara masakannya juga berbeza-beza. Ataupun adakah gulai tunjang ni di mana-mana pun sama? Di mana-mana pun sebetulnya dia sama cara masakannya pun. Sama. Jadi hanya takaran bumbunya saja biasanya sih yang berbeda mungkin. Yang menimbulkan rasanya itu berbeda di antara setiap restoran kan. Mungkin ada mungkin sedikit rempah dan cara masakan yang berbeza. Tapi di Rumah Makan Sederhana ni kalau tengok rempah-rempah yang digunakan cukup banyak dan sambil-sambil itu juga Cik Khairul sedang menyiapkan gulai tunjang kita ini. Okey. Rumah Makan Sederhana ni dia konsep nasi Padang. Okey, kadang-kadang kalau saya tengok nasi Padang ni konsep hidangannya pun juga berbeza. Kadang-kadang kita sampai tu dia letak di atas meja. Macam mana kira Cik Rudy tu? Dia tu macam mana? Adakah itu memang salah satu keunikan dan cara memang kalau kita ke restoran nasi Padang? Iya, itu termasuk salah satu keunikan dari restoran Padang sendiri ya. Jadi ketika customer datang, kita hidangkan semua lauk,
dengan cara bawa piring yang khas itu ditumpuk di tangan. Oh iya, betul. Ditumpuk, lalu kita hidangkan semua di meja untuk customer. Jadi karena masakan Padang ini banyak pilihan menu-menunya kan, nah, jadi kita hidangkan semua. Untuk penghitungannya biasanya sih apa yang mereka makan nanti baru yang kita hitung. Okey, baik. Okey, nanti ada lagi soalan tentang itu, tapi tak nak ketinggalan. Kita tengok apa yang ada selain daripada gulai tunjang. Pak Adin boleh ditunjukkan satu persatu ni, cukup menarik. Orang nak tahu ni, Cik Rudi. Silakan. Okey. Sini salah satunya menu masakan khas masakan Minang juga. Ya. Ini ada ayam pop. Ayam pop. Kenapa panggil ayam pop Cik Rudi? Jadi ayam pop ini udah bagian dari khas. Nah, cuma dia proses pemasakannya sendiri. Dia direbus. Rebus. Okey. Direbus dengan rempah-rempah. Kemudian setelah itu nanti dia pas cara penyajian dia akan digoreng sebentar. Jadi adakah yang bergoreng ni sama juga dengan yang tu? Ya, tapi beda dia. Nah, ini ayam goreng bumbu, digoreng berserta rempah-rempah. Kalau yang ini hanya direbus saja. Nah, selain dari itu, ini ikan talapia dabu-dabu. Okey. Yang ini ayam gulai, kemudian ini ada gulai kepala kakap. Ini mesti ada ini paru goreng. Paru goreng. Ini dendeng ni. Dendeng kering. Sambal hijau, sambal merah. Yang ini gulai kita tadi lah. Ya, gulai kita tadi. Ini rendang Ini rendang. Ini sudah pasti. Ini telur dadar. Telur dadar dah macam kek dah saya tengok ni jadi ni. Okey. Tapi selain ini yang saya nak tambahkan soalan tadi sebenarnya. Apabila dihidang, kemudian kalau katalah kami tak ramai, tak banyak, tapi kami dah tercuit dekat satu bagian makanan ataupun lauk tu. Macam mana pula kira tu? Itu selalu orang takut Cik Rudi nak sentuh tu. Biasa tetap kalau sudah diambil meskipun sedikit tetap kita hitung. Dikira juga lah. Maksudnya dikira satu portion tu juga lah. Satu portion. Tapi boleh kalau mau dibungkus pun boleh kalau tak habis. Tapi boleh tak mungkin ramai yang kalau dah rasa nak ke kedai nasi Padang ni, dia pergi nak pilih macam nasi campur tu boleh juga ke tak? Boleh juga. Pilih macam nasi campur, jadi langsung lauk, sayur, sambal, kemudian tambah lagi ada menu-menu lain lah, itu campur sekalipun bisa. Boleh juga. Okey, dan lokasi restoran Cik Rudi ni di mana? Lokasinya kita di Kuala Lumpur itu ada di Cokit, tepatnya di seberang Sedayu Tinggi Lama. Kita satu gedung dengan Hotel Akar. Jadi, jadi kalau carinya, kalau agak sulit mungkin cari Hotel Akar itu udah kita di situ. Okey, baik. Dan Instagramnya? Instagramnya itu adalah sederhana.malaysia. Sederhana.malaysia. Okey, itu dia. Okey, sekarang ni Cik Khairul ni tengah memasak gulai tunjang ni. Okey, apa yang dilihat yang ada tu, berapa lama lagi yang harus kita tunggu? Ini lebih kurang sekitar 10 menit lagi sudah bisa. Okey, mana kita akan tunggu. Apinya pun kalau kita tengok taklah terlalu besar Ya. Okey, baik. Dan kalau kita tengok kita akan tunggu beberapa. Okey, tapi selain daripada itu juga mari kita tunjukkan hasilnya lah. Okey, saya tak boleh nak angkat, kuahnya banyak sangat. Tapi ini kalau kita tengok dah dicampurkan dengan rempah-rempah dan sebagainya, memang pekat kuahnya. Ini adalah gulai tunjang. Gulai tunjang ni memang Cik Rudi, kalau saya ke kedai nasi Padang ni, memang saya suka sangat. Dia sebenarnya apa tahu, makan gulai tunjang ni bila masuk dalam mulut tu, dia punya kenyal-kenyal dengan rempah-rempah dia semua tu. Okey, saya juga nak berkongsikan. Terima kasih komen di Facebook ni. Ada satu daripada Syam Angah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Perut terus jadi lapar sangat bila Farin dengan Fatin tunjuk makanan tadi. Okey, dan kalau ditanya makanan yang sedap, yolah masak lomak suluh keladi. Yang ni betul. Hanya orang pure kampung yang tahu lauk lamo-lamo ni. Donga memang polek tapi sedap konoplak dengan ikan masin. Mak ai mantap. Bismillah. Syam Angah. Dia cakap orang Nogori lah dengan saya. Satu lagi, Sidi Arjuna Putra. Makanan Minang ni memang sangat unik dan menyelerakan. Semua peringkat boleh makan, lagi-lagi bila makan bersama ahli keluarga. Memang keluar peluh jantan. Minangkabau terbaik
Wakam Malaysia. Okey. Baik, memang ramai peminat-peminat masakan Minang dan nasi Padang juga di sini yang memang tak asing, terutamanya orang-orang Nogori lah, Cik Rudy. Okey. Baik, terima kasih kepada Cik Rudy dan juga Cik Khairul. Okey, kita nak tengok satu lagi yang ini juga kegemaran saya. Yang ini sate Minang dan juga jus alpukat bersama dengan Fatin. Silakan Fatin. Ya, terima kasih Fahrin. Tadi saya tengok awak macam-macam hadapan awak dengan katanya ada ayam dan pelbagai lah. Saya suka yang telur dadar tu, nampak meriah. Okey, kita nak ke stesen yang kedua ini yang mana saya nak kongsikan dengan anda. Kalau anda dah nampak pun di hadapan saya, kita nak kongsikan hari ini sate Padang. Kita nak bersama dengan Amalina. Apa khabar? Okey, kalau nak bercerita mengenai sate Padang ni kan, sebenarnya Amalina, apa perbezaan dia? Kalau kita tengok kat sini ada sate ayam, ada perut, ada daging sama. Tapi apa yang perbezaan dia kalau kita nak tahu dengan sate yang kita selalu makan tu? Perbezaan dia dari kuah dia. Jom kita sambil-sambil tu kita tunjukkan kita demo juga. Ini kita nak cerita pasal sate, lepas tu kita nak sediakan juga kuah dia. Boleh Amalina kongsikan juga apa perbezaan dia antara kuah dan juga cara penyediaan dia? Kuah dia kat sini, kuah dia pedas. Satu lagi pun kuah dia dari kuah tepung. Kuah daripada kuah tepung. Biasa kan kalau sate Melayu kan kuah kacang. Betul. Kalau kat sini kita buat kuah dari kuah tepung. Tapi saya ada nampak juga kacang dekat sini, tapi kacangnya dihancurkan betul. Dihancurkan. Okey. Yes. Melihat kepada apa penyediaan yang Amalina tengah buat, kita memang tak gunakan minyak langsung. Air rebusan itu sahaja. Air rebusan. Okey. Ini air rebusan ayam. Air rebusan ayam supaya nampak lagi sedap lagi. Rasa dia lagi sedap lah. Okey, selain itu apa yang kita perlu tahu antara daging ataupun sate Padang ni Amalina? Yang perlu kita tahu dari sate Padang ni, dari kuah dia tadi, kuah dia pedas. Dari daging dia dan ayam dia. Beza, tak sama. Beza tu apa? Apa perbezaan dia? Kalau sate Padang ni, daging dengan ayam dia tu rebus dulu. Kita rebus. Nak bagi dia lagi lembut ke? Dia buat lagi lembut. Kalau sate Melayu kan biasa kan bakar mentah-mentah kan. Kat sini kita rebus dulu. Maksudnya kena rebus dahulu, lepas tu baru kita bakar. Tapi untuk menyediakan sate-sate ni, ada rempah-rempah tertentu digunakan. Okey, apa dia tu? Rempah dia. Macam rahsia ke? Rahsia. Okey, kena ada rempah baru ada sedap. Rebus dulu dan juga kita perap dululah kan bagi dia betul-betul sebati berkawan tu, dan juga baru kita bakar. Okey, Amalina nak masukkan kacang ni. Kita dah masukkan bahan-bahan dan masukkan rempah tadi tu. Masukkan kacang dan juga kita nak kena tunggulah. Betul. Berapa lama tu? Kalau masak biasa dia tunggu setengah jam. Okey, saya nak tanya Amalina, kalau kita bercakap mengenai sate dan juga kuah, kalau kuah di sini pokatnya kacang, lagi pekat lagi sedap. Tapi untuk sate Padang ni dia cair. Pekat. Okey, ini kira cair ni Amalina. Sebab apa? Kalau kita kan banyak kacang yang besar-besar kan. Kenapa tu? Memang dia kuah dia kena tak adalah pekat sangat, sedang-sedang. Okey. Tapi warna dia pun lain juga. Warna dia lain. Okey, apa antara keistimewaan kalau Amalina sendiri kan untuk sate Padang ni kan? Sebenarnya dari mana? Memang keluarga memang dari sana ke bagaimana? Ini dia, saya nak belanja sikit penonton untuk hari ini. Sate Padang dia belum siap lagi ni. Kejap, ini kita nak tunjukkan kejap lagi sambil-sambil Amalina nak habiskan. Ini adalah tepung untuk nak bagi dia pekat sikit. Okey Amalina, kita dah tunjukkan sate ni kan. Saya dah nampak ni dah. Dia dah berpeluh-peluh dah ni, dah tunggu kan. Kita nak kongsikan juga mengenai air alpukat ni. Boleh ke? Boleh. Okey. Jom kita nak tunjukkan kepada penonton. Kita dah selesai untuk sate Padang kita. Kita nak kongsikan berkenaan dengan air alpukat juga. Kita bersama dengan Amy. Amy akan tunjukkan demo. Amalina boleh kongsikanlah. Okey. Kalau kita tahu mengenai air alpukat ni memang tak asing lagi lah kan. Kalau makan makanan di Padang mesti ada air ini. Apa dia punya gu dia sebenarnya Amalina? Dia punya rasa dia tu. Rasa alpukat ni dia macam berlemak-lemak. Itulah dia. Selain daripada dia adalah air kesihatan sebab dia daripada avokado, nampak tu dia masukkan. Untuk satu ini berapa orang boleh, berapa hidangan? Satu jat ni untuk 4 orang. Okey, ini untuk minuman lah. Minuman dia mungkin lain sikit lah keistimewaan dia kan. Okey, jom kita nak tengok ais. Kita dah masukkan buah avokado. Masukkan semuanya. Masukkan semua. Okey, ada ke nak kena buat pilihan buah yang macam mana? Dah masak ke belum masak ke? Masak lembut. Masak dan lembut. Kalau buah keras tak boleh. Nanti dia pahit. Okey, faham. Okey, selain dari itu? Dah. Kita nak masukkan susu. Kalau siapa yang tak suka manis sangat tu, sikit-sikit je lah susunya. Okey. Dan juga masukkanlah air untuk kita dapatkan air alpukat kita. Kita tengok yang hijau, yang coklat-coklat ni apa Amalina? Yang coklat tu susu coklat.
Oh, nak campurkan dia. Nampak dia lebih lagi menarik. Meriah lah. Okey, jom kita nak kisahkan dia. Kalau lagi cair tu lagi sedap lah kan. Okey. Jom. Okey. Sambil-sambil tu nak sediakan air alpukat ni, mungkin Amalina boleh kongsikan juga dekat mana kita nak dapatkan sajian-sajian sate Padang ini. Dekat ya. restoran kita dekat Sungai Buloh, Paya Jaras, bersebelahan dengan Pasar Malam Paya Jaras. Oh, okey. Apa lagi yang ada dekat sana? Kalau boleh Kat dikongsikan. sana ada nasi goreng Padang. Nasi goreng Padang. Famous kat sana memang nasi goreng Padang. Wow. Okey, nasi goreng, apa keunikan nasi goreng Padang tu? Keunikan nasi goreng Padang ni dari rasa dia memang pedas. Oh, okey. Memang ramai customer order nasi goreng Padang. Bakso ada tak bakso? Bakso ada. Okey, nanti saya datang. Kita tengok tu dah menggelegak dah tu. Okey, bakso ada, nasi goreng Padang ada, selain daripada tu? Bakso giabuk ada. Oh, macam-macam lah kan. Ada ayam Okey, penyet ada. saya dah kongsikan. Kalau mereka nak tahu macam mana mereka nak tengok dulu menu-menu, kalau ada Instagramnya. Instagram kita restoran Sate Minang Pak Edi. Okey, restoran Sate Minang Pak Edi. Senang sahaja. Selesai dah kita punya ni alpukat kita ni. Okey, kita nak tuangkan. Kejap lagi saya habiskan dalam ini dan kita boleh tuangkan yang baru untuk Fahrin. Okey, sambil-sambil saya nak selesai bersama dengan Amalina untuk kita punya sate Padang dan kuahnya kita nak sediakan. Apa kata kita saksikan trivia berkenaan dengan topik kita hari ini, masakan Minang. Jom kita saksikan. Setiap negara pasti mempunyai keunikan makanan yang dapat mencerminkan identiti serta budaya masing-masing. Cukup terkenal dengan kepelbagaian juadah dan memiliki keunikan rasanya yang tersendiri, masakan Minang atau lebih dikenali dengan istilah masakan Padang yang berasal dari kawasan Minangkabau, Sumatera Barat, antara menu masakan yang cukup popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Keunikan masakan Minang ini adalah terletak pada cara hidangannya. Dari berbagai macam masakan, nasi Padang telah menjadi antara salah satu menu makanan yang cukup terkenal kerana dihidangkan dengan pelbagai pilihan jenis lauk di dalam satu juadah. Tahukah anda, berdasarkan kaji selidik berjudul World's 50 Best Foods oleh Channel News Network Travel pada tahun 2017, ikon utama nasi Padang iaitu rendang Minang telah terpilih sebagai menu paling sedap di dunia. Selain itu, menu masakan seperti ayam goreng bumbu, sambal berlada, gulai tunjang dan pelbagai menu lain turut memikat selera orang ramai terhadap juadah yang berasal dari Indonesia ini. Justru tidak hairanlah masakan Padang ini mempunyai penggemar setia dan yang pasti dapat membuatkan sesiapa sahaja teruja untuk mencuba setiap lauk yang tersedia di depan mata. Itu dia. Memang masakan Padang, masakan Minang ni memang banyak menu-menunya. Tapi antara juga kami nak ucapkan terima kasih kepada anda di Facebook. Contohnya macam Sidi Arjuna Putra. Terima kasih WHI sudi mengangkat makanan khas masyarakat Minang. Dan Amy Hertati, kebetulan mak mertua masak rendang Padang hari ini. Arfah Talib, syukran atas infonya, sangat menyelerakan. Dan juga Cik Lisa, sate Padang paling favourite. Terliur sangatlah ni tengah-tengah hari ni. Mana nak cari? Mana nak cari? Di WHI dan juga bersama dengan tetamu-tetamu kami. Baik, sekarang saya bersama dengan Lely Sadia. Okey, Lely Sadia akan bersama dengan kita berkongsikan menu ayam kalio. Okey, ayam kalio ni kalau saya dah cari-cari juga, dia bukan nama tempat, bukan nama apa, tapi sememangnya nama masakan ini. Nama masakan. Tapi ramai juga nak tahu, nampak macam masak lemak. Apa bezanya dengan masakan lemak orang Melayu kita ni? Masakan ayam kalio ni dia lebih kepada rempah. Rempah dia banyak. Tapi kalau macam lemak Melayu ni dia tak banyak guna rempah. Okey, baik. Mungkin kita boleh tunjukkan juga sambil-sambil kita masukkan dalam kuali itu apa rempah-rempahnya kita boleh ceritakan. Ini adalah rempah yang dah kita blend. So kita masak je lah sekarang kan. Ya, silakan. Lepas tu bahan utama yang ada dalam ayam kalio ni, yang utama ni kena ada biji ketumbar. Okey. Lepas tu bawang putih, bawang merah, kunyit. Inilah cili kering, cili merah.
Okey, baik. Ini dia bumbu yang dah kita blend. So kita masak, tumis sampai dia betul-betul masak. Baik. Okey, macam Lely sendiri memang Lely asal orang Padang ke ataupun memang belajar masakan ini ke atau macam mana? Saya minat masakan Padang. Minat. Okay. Minat masakan Padang. So saya pun try masak lah. Okey. Baik, mungkin kita kena buat okey, kita besarkan sikit apinya supaya nampak cantik sikit dan mudah kita masak. Okey. Kalau kita tengok ayam kalio ni, kalau daripada awal tadi saya bersama dengan Cik Rudi, saya perasan sememangnya masakan Minang dan juga Padang ni dia keunikan ataupun kelainannya lebih kepada bumbu. Lepas tu bila saya cakap, Cik Rudi kata bumbu, kemudian saya berbual dengan Lely. Lely kata bumbu ni adalah rempah Lely betul. Bumbu ni adalah rempah. Okey. So sekarang kita masukkan serai yang dah kita ketuk. Lepas tu daun limau. Itu daun kunyit. Kita masak sampai betul-betul masak. Ini yang buat bau dia naik sedap tu kan. Sampai bau dia betul-betul masak, sebab kalau tak masak nanti dia senang basi. Okey. Itu tips juga tu. Okey, tentang kata ayam kalio. Jadi pemilihan ayam ni sendiri pun ada cara-caranya sendiri ataupun mungkin kita guna ayam kampung sahaja ke ataupun ayam muda atau bagaimana? Itu ikut pada kita. Kita suka ayam kampung, boleh guna ayam kampung. Tapi yang sekarang saya guna ayam apa ni? Ayam bandar. Ayam bandar. Ayam negeri. Okey. Ayam biasa yang kita selalu masak tu lah. Terpulang kepada pilihan masing-masing. Tapi dah alang-alang cerita pasal ayam ni, kalau kata kalio ni maknanya itik pun boleh, daging pun boleh, sesuai ataupun tidak? Boleh juga, tapi yang kebanyakan ya semua ayam lah. Ayam kalio. Okey. Menariknya saya nak kongsikan tentang Lely ni juga. Lely ini menawarkan masakannya dari rumah maknanya berniaga dari rumah. Semuanya adalah homemade. Itu yang cukup menarik tentang Lely ini sendiri. Okey. Dah kita bercerita tentang homemade tu, takkanlah ayam kalio je yang ada. Mungkin ada menu-menu lain lagi. Apa ada di antaranya, Lely? Kita ada daging dendeng sambal. Okey, ini dendeng sambal. Ini menu signature kita lah. Okey. Yang ni paru sambal. Okey, paru sambal. Tak apa Lely, saya tunjukkan. Yang ini paru sambal. Ini sebenarnya menu-menu yang memang wajib ada tau. Kalau okey, yang ini tempe ni. Kering tempe. Kering namanya. Kering tempe. Dia crispy. Okey. Tapi yang ini saya difahamkan juga ada macam-macam cara masakan juga. Ada yang manis, ada yang pedas ataupun memang satu cara je selalunya. Yang ni kita lebih kepada pedas, kurang manis. Kurang manis. Okey. Baik, yang ini adalah hasil kalio. Okey, kalau katalah macam ni kan, sambal dendeng ni, sambal yang kita tengok ni. Okey, sambal balado. Kan? Okey. Kalau orang malas, boleh tak dia nak beli sambal aja? Ada jual ke tak? Ada juga. Ada jual sambalnya. Ada jual juga. Baik. Okey, maknanya kita dah tengok dalam kuali tu. Okey, bila kita nak tahu kita boleh masukkan ayam tu dekat dalam rempah-rempah tu? Dia kira kita masak bumbu ni dalam 10 minit. Lepas tu kita letak ayam, tunggu ayam kecil sikit baru kita masukkan santan nanti. Okey. Dan kalau seperti mana biasa jugalah, santan tetap akan kita gunakan. Betul Lely? Okey, Lely, ini memang cukup menarik. Apatah lagi Lely menawarkan menu-menu Minang dan juga Padang ni dari rumah. Jadi ramai nak tahu Instagramnya Lely. Apa Instagramnya? Boleh. Okey, kalau nak tengok menu lebih banyak lagi ada di Instagram saya. Okey. Lely Homemade. Lely Homemade. Itu dia seperti mana yang tertera di TikTok pun ada. TikTok apa pula? Lely Homemade juga. Lely Homemade juga. Okey, baik. Dan itu dia Lely Homemade nasi Padang. Okey. Baik, ini antara komen-komen lain yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ramai betul minat masakan Minang ni. Terus berikan kami komen-komen anda. Kami akan bacakan. Baik, semerah hati. Semua makanan nampak sedap. Tapi tengok Abang Farin tengah hari ini lagi sedap mata memandang. Alhamdulillah. Tapi saya bukan masakan Minang ya. Assalamualaikum Abang Farin. Waalaikumsalam. Gurau. Okey. Seterusnya terima kasih semerah hati. Saadiah Jais pula. Saya pernah pergi Bandung. Makan di kedai makanan Padang memang macam-macam menu. Kita makan yang kita nak makan saja, yang tak disentuh tak payah bayar, makanan dia
tak pedas. Memang itulah tips yang dikongsikan. Kalau kita tak nak, kita jangan sentuh kerana akan tetap dikira. Kalau nak makan sikit je, pergi pilih-pilih dekat depan tu. Okey, baik. Jadi inilah dia. Kalau sambil-sambil kalau kita masak tu berapa lama sebenarnya nak dapatkan hasil ni? Dalam 25 minit. 25 minit. Okey, inilah ayam kalio hasilnya. Baik, kita ada satu lagi menu nak kongsikan bersama dengan anda, tapi apa kata kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan Fatin.